Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Tadi Ustaz dah cerita dah sebab apa kita bertayamum. Jadi Ustaz, kita nak tahu macam manakah ataupun rukun-rukun dia ke, apa yang perlu kita buat, cara-cara dia ke, macam mana kita nak bertayamum ni Ustaz? InsyaAllah Aiman, kita akan melihat kepada rukun tayamum. Ada 4 perkara. Tayamum seperti mana faham tadi, ialah menyapu debu kepada anggota tertentu dengan niat lah. Okey. Baik, kita nak lihat rukun tayamum yang pertama. Baik, yang pertama ialah niat tayamum. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke muka, ke seluruh muka. Dan yang ketiga ialah menyapu debu tanah dari tangan kita ni hingga ke siku, kedua-dua belah tangan. Dan yang keempat, tertib. Okey, ya. Saya ulang, Aiman. Yang pertama niat, yang kedua sapukan muka dengan debu, yang ketiga tangan dari tangan hingga ke siku, yang keempat tertib. Okey murid-murid? Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat pula sunat tayamum. Maksud sunat tayamum ni, ketika bertayamum tadi, apakah perkara-perkara tambahan yang dapat pahala? Yang pertama murid-murid membaca basmalah. Aiman, basmalah tu apa, Aiman? Basmalah macam bunyi bismillah je Ustaz? Betul Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Hashtag terbaik Aiman. Baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua ialah menyapu debu ke muka dari atas hingga ke bawah. Maksud saya, debu yang kita akan buat nanti ni dari atas sampai ke dagu. Macam mana? Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, menipiskan debu. Tadi kita dah cop tangan kita atas debu, kemudian kita nipiskan debu-debu yang ada di tapak tangan supaya tidak terlalu banyak berada di muka mahupun di kedua tangan kita. Boleh faham murid-murid? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, yang seterusnya ialah merenggang. Renggang. Aiman, renggangkan tangan. Bukan tangan, jari. Oh, jari. Betul, Aiman. Betul jari. Jari, merenggangkan jari. Ini apa? Renggang. Ini maksudnya merenggangkan jari. Terima kasih Aiman. Kemudian mendahulukan anggota kanan. Tangan kanan, tangan kiri. Yang mana dulu nak kena sapu debu? Tangan kanan. Okey, kalau muka tak perlu. Janganlah pula muka kita sapu sebelah kanan. Tidak. Sekalikan juga. Baik, seterusnya menghadap kiblat. Okey, kiblat. Kalau tengok anak panah dekat situ, kiblatnya ke arah sini, bermaksud kita mengambil wuduk ke arah sini. Boleh faham? Macam ni Ustaz? Ya, betul tu Aiman. 5 markah saya bagi pada Aiman. Alhamdulillah. Yang seterusnya membaca doa wuduk setelah selesai. Kita dah selesai ambil tayamum, kita baca doa. Boleh faham Aiman? Faham Ustaz? Okey, kalau macam tu Aiman, boleh tak Aiman bacakan doa selepas wuduk? Okey, boleh Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal salihin. Maksud dia Aiman, selepas selesai kita sapu tangan kanan dan kiri, kita bacalah doa itu. Oh, doa sama macam kita berwuduk juga? Ya, betul. Baik Ustaz. Boleh faham Aiman? Faham? Baik, seterusnya Aiman, kita nak berada pada fasa anda hebat ni. Siapakah yang hebat itu? Sudah tentu anak murid kita yang hebat. Baik, kita nak uji tahap kefahaman murid kita. Baik, saya nak minta kepada murid yang bernama Ahmad Najmi. Ahmad Najmi, mari sama-sama lihat pada soalan. Sebutkan lafaz niat tayamum dengan betul dan berserta maksud. Okey, Najmi, dipersilakan Najmi. Nawaitu tayammuma listibahati Fardis solah solati lillah ta'ala. Bagus Aiman. Betul cara bacaan tu. Apa kita bagi stiker kepada Najmi. Kita bagi satu senyum Ustaz Ya, Okey, betul. baik. Baik, seterusnya saya minta Fatin Zalika untuk membacakan niat lafaz niat tayamum. Fatin Zalika. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ya, betul. Sama juga Aiman. Fatin membaca maksud niat tu tadi.
Maksudnya kita kena bagi ganjaran kepada Fatin disebabkan kesungguhan membaca niat itu tadi. Okey, kita bagi 1 senyum. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan yang berikutnya. Berikut ialah perkara sunat ketika bertayamum kecuali A. menghadap kiblat, B. membaca basmalah, C. mendahului anggota kanan dan D. berkumur. Baik, untuk soalan ni Aiman, saya nak melihat keempat-empat anak murid kita ni menjawab. Okey, Boleh Aiman? boleh? Baik, kita dahulukan dengan Aina. Maafkan saya. Okey, Aina, jawapan anda. D berkumur. D berkumur. Okey, bagaimana pula jawapan Akif? Akif, jawapan Akif? D berkumur. D berkumur juga. Okey, Fatin Zalika, bagaimana jawapan Fatin? D berkumur. D berkumur juga. Dan yang terakhir Najmi, bagaimana jawapan Najmi? D berkumur. Masya Allah Aiman. Dan Aiman, jawapan Aiman? Saya pun ikutlah kawan-kawan tu, berkumur juga. Allah Rabbi. Betul Aiman. Oleh kerana semua betul, kita bagi hashtag terbaik. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan yang berikutnya. Apakah amalan sunat ketika bertayamum yang dilakukan oleh Zulhelmi? Apakah amalan sunat ketika bertayamum yang sedang dilakukan oleh Zulhelmi? A. menyapu debu ke atas kulit. Okey, B. menipiskan debu. C. menggaru-garukan jari. Dan D. melihat debu berterbangan. Sama juga Aiman, kita bagi pula peluang kepada semua murid kita menjawab. Okey. Baik. Baik, saya perlukan Fatin Zalika menjawab dulu. Okey, Fatin, apa jawapan Fatin? D menipiskan debu. Menipiskan debu. Okey, jawapan Akif. Jawapan Akif? D menipiskan debu. Okey. Jawapan Najmi? D menipiskan debu. Okey, dan jawapan Aina? D menipiskan debu. Aiman. Saya pun ikut kawan-kawan saya juga. Alhamdulillah. Menipiskan debu. Baik, jawapan yang sebenar ialah menipiskan debu. Hashtag Aiman. Hashtag terbaik. Okey, silakan Aiman letakkan tanda senyum kepada semua anak murid kita. Baik, seterusnya syarat-syarat tayamum ada 4 perkara. Kita nak buat tayamum ni murid-murid, ada 4 perkara. Mesti lihat kepada satu persatu. Yang pertama ialah mencari air dahulu. Mencari air selepas masuk waktu solat. Kemudian masuk waktu solat, menggunakan tebu tanah yang suci. Dan yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghilangkan najis ni contoh, kalau kita telah pergi qada hajat, kita nak cuci. Air tak ada. Kita perlukan kepada istinja dahulu. Okey, nanti kita akan bincang tentang istinja insya-Allah. Okey, boleh faham murid-murid? Alhamdulillah, saya yakin semua dah faham. Baik Aiman, seterusnya kita nak melihat kepada perkara yang membatalkan tayamum. Kita dah ambil tadi tayamum kan? Pada permulaan tengok secara keseluruhan. Baik, kita tengok perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Contoh satu Aiman. Apakah perkara membatalkan wuduk? Dia dah habis waktu solat Ustaz. Dah habis waktu solat. Betul membatalkan ke? wuduk. Membatalkan wuduk. Kalau itu tayamum. Kalau batal wuduk terkentut Ustaz. Terkentut. Baik, yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kita tayamum dah ni. Tiba-tiba ada air waktu itu, tak solat lagi, maka terbatallah tayamum kita. Baik, yang ketiga ialah sembuh daripada sakit. Sembuh daripada sakit dan boleh terkena air. Contoh, di tangan saya ni ada Abang Meon. Abang Meon nampak tangan dah berbalut. Ketika ini dia tak boleh kena air. Tetapi disebabkan tangannya dah okey, boleh terkena air. Maksudnya ketika itu kalau Abang Meon bertayamum, tidak sahlah tayamumnya sebab ada air. Okey murid-murid?
Ketika itu, tangan Abang Meon dah okey, boleh terkena air, maka batallah tayamumnya ketika itu. Dan yang terakhir, telah luput waktu solat. Contoh, Abang Meon ambil wuduk. Abang ambil wuduk silap, Aiman. Ambil tayamum. Tayamum, kemudian dia nak sembahyang waktu maghrib. Tiba-tiba azan Isyak. Makanya terbatallah waktu itu punya tayamum waktu sembahyang maghrib. Okey, murid-murid boleh faham. Dan yang terakhir ialah apabila seseorang yang telah bertayamum murtad. Murtad itu bermaksud keluar daripada agama Islam. Macam mana keluar daripada agama Islam ni, murid-murid? Sama ada dengan perlakuan ataupun hati dia sendiri. Sebagai contohlah, dia buat satu amalan-amalan agama lain. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya di situ batallah waktu tu tayamumnya. Okey, baik Ustaz. Okey. Kemudian Aiman, anda hebat. Bila anda hebat, kita lihat pada soalan berikutnya. Baik, Zaim sedang bertayamum. Okey, tetapi tayamum itu tersebut tidak sah. Apakah kesilapan yang dilakukan oleh Zaim? Baik, saya nak tanya seorang murid kita. Okey, Zaim sedang bertayamum tetapi tayamum tersebut tidak sah. Apakah kesilapan yang dilakukan oleh Zaim? A. Bertayamum sambil berdiri. Aiman. Bertayamum sambil berdiri. Yang kedua, menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, lafaz niat tidak betul. Dan yang keempat, debu tidak rata. Okey, berdasarkan soalan ini, murid-murid, apakah jawapan kamu? Berdasarkan skrin yang di paparan tu, apakah jawapan kamu? Saya perlukan jawapan daripada Aina. Aina, apakah jawapan Aina? Lafaz niat tidak betul. Lafaz niat tidak betul. Baik, saya nak tanya kepada Fatin Zalika. Fatin Zalika? Ya. Apa jawapan anda? Apa jawapan Fatin? Lafaz niat tidak betul. Ya Allah, Masya Allah Aiman. Kalau Aiman sendiri tengok pada soalan, tengok lafaz niatnya. Nampak pun pelik dah Ustaz Kan? Wuduk dekat situ. Wuduk. Tetapi apa yang sedang lakukan ialah tayamum. Maka jawapannya di situ ialah lafaz niat tidak betul. #terbaik. Alhamdulillah. Seterusnya Aiman, kita lihat kepada soalan yang terakhir. Ali telah sembuh dari luka yang tidak boleh terkena air, namun Ali bertayamum ketika hendak mendirikan solat. Okey, bagaimana kedudukan tayamum Ali ketika itu? Baik, soalan ni saya nak tanya khusus kepada siapa? Najmi. Okey, Najmi, sila jawab soalan ini. Tidak sah. Tidak sah, Masya Allah. Betul Aiman. Sebab apa? Ali bertayamum ketika hendak mendirikan solat sedangkan dia dah boleh kena air. Maksudnya tayamum tadi tidak sah. Baik. Terbatal. Berapa markah kita nak bagi ni Ustaz? Kita Kalau nak bagi saya senyum kita tak? akan bagi stiker senyum. Stiker senyum stiker kepada. senyum, Ya. Baik Ustaz. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak bertayamum, kita nak praktikal. Tapi jangan ke mana-mana murid-murid. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM